إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المصنف محمد dan wajib atas engkau memerangi hawa nafsu kerana ia menegahkan engkau daripada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala dan syahwatnya, dan inginnya kepada sesuatu daripada perhiasan dunia dan kesedapannya dan kemegahannya. Dan jika engkau ikut kehendaknya, nescaya membawa ia kepada taatnya dan taat kepada syaitan, dan akhirnya membawa kepada meninggalkan taat kepada Allah dan meninggalkan khidmat kepadanya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dan wajib atas engkau, dan wajib atas engkau, iaitu wajib atas kita semua, kita semua yang nak menjalani jalan Allah. Wajib atas engkau. Engkau tu siapa dia tu? Engkau ialah siapa yang nak menjalani jalan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib atas engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerangi hawa nafsu. Kita duk baca ni ialah berkenaan dengan awaiq, halangan-halangan yang menegah seseorang masuk ke jalan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, Musallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita semua, kita harap kita ialah paling kurang kita salikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada dua istilah. Yang pertama dia panggil salikin, yang kedua dia panggil wasilin. Salikin maknanya orang yang berjalan kepada Allah. Salikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salikin ialah orang yang berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hukum berjalan kepada Allah? Hukum berjalan pada Allah wajib.
Hukum jalan kepada Allah itu wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa wajib? Sebab itulah tujuan daripada Allah mencipta kita semua. Dalam ayat yang Tuhan sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan aku hendak mereka itu beribadat kepada aku. Jadi tujuan daripada Allah mencipta kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah hendak kita beribadat pada Dia. Allah hendak kita menjadi abdi kepada Dia. Itu tujuan Allah mencipta kita, jin dan juga manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beribadat tu maknanya ulama mentafsirkan dengan beribadat itu ialah ya'rifun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia melainkan aku hendak manusia dan jin kenal akan aku. Itu maknanya. Allah hendak kita kenal Dia. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat ialah jalan untuk mengenal akan Allah. Tapi ibadat ni susah. Susah nak buat ibadat ni. Pasal apa susah nak buat ibadat? Sebab dia ada awaiq. Awaiq maknanya halangan-halangan, tegahan-tegahan. Selagi mana ada halangan ni, kita belum melepasi, kita semua tak akan mampu untuk berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah mengaji dah, kita dah tahu dah bahawa di sana ada 4 halangan, awaiq. Yang pertama dunia, yang kedua ialah makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. 4 perkara. Yang pertama dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halangan jenis keduniaan. Segalanya. Yang kedua makhluk. Makhluk juga menjadi halangan kita nak berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana berjalan kepada Allah itu hukumnya wajib, maka memerangi ataupun melepasi halangan-halangan pun hukumnya wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halangan yang keempat ialah nafsu. Dan wajib atas engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerangi hawa nafsu. Wajib perangi hawa nafsu. Kalau dapat kita perangi hawa nafsu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan dapat hidayah daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami. Berjihad pada jalan kami maknanya siapa-siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya. Walladzina jahadu fina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan kepadanya, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan untuk mendapat kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya sebut
Tujuan kita main ke dunia sebab kita nak beribadat kepada Tuhan. Tujuan Allah cipta kita ialah Allah hendak kita mengenal Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah cara untuk kita beribadat? Apakah cara kita nak mengenal Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ayat yang dibacakan tadi, itulah jalan dia. Jalan untuk beribadat, jalan untuk mengenal Allah ialah berjihad menentang hawa nafsu, berlawan dengan hawa nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawan ni tuan-tuan sampai kita menang. Lawan sampai kita menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita berlawan kita kalah? Bila mana kita berlawan berarti dia ada menang kalah. Tapi kalau kita kalah, kita nak menang. Bila mana kita kalah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam diri kita ada satu perasaan, aku nak menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita berlawan, sunnah berlawan, mesti menang, mesti ada kalah, mesti ada menang. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Biasa. Itu lawan. Tidak ada perlawanan yang kita kalah sepanjang masa. Dan tidak ada perlawanan yang kita menang sepanjang masa. Dia sunnahnya menang dan kalah. Kalah dan menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, besarnya kelebihan pahala bangun tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kala kita bangun, ada masa kita tak boleh bangun. Pasal apa tak boleh bangun? Kita kalah dengan nafsu kita. Dia berbisik dalam hati kita, dalam jiwa kita, dia kata hang tidur lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pujuk, dia pujuk, dia rayu, dia merintih. Dia cari jalan, dia berpolitik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita set jam tu bukan awal sangat pun, pukul 5 lah. Tapi dia kata 5 minit lagi. Cukup 5 minit, kita jaga pula. Kita tengok jam, betul 5 minit. Dia kata 5 minit lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur lagi, kita kata betul juga. Dia pujuk, dia kata hang tu hang letih kan. Kita kata betul, aku letih, aku letih. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah, kita tak bangkit langsung tahajud. Jaga-jaga orang dah bang subuh. Kita kalah hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita ada kehendak tak kita nak menang? Ada. Aku nak bangun. Malam esok kita try lagi, kita cuba lagi. Allah sayyidina Muhammad. Bila kita nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali jam bunyi pukul 5. Sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita nak, Allah akan datangkan pertolongan. Lawan. Sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cara. Setengah orang dia tidak nak puas. Bukan setengah orang, semua orang lah. Bila nak tidak puas, dia pergi kencing dulu. Pasal nak tidak puas, sehari tidak tak selesa. Tapi ada orang kata, masalah Sayyidina Muhammad, tak apa. Yang penting kau boleh tak kepala bila nak terkencing, jangan kencing lagi. Sehari nak terkencing, dia akan bangun sendiri lagi. Pasal apa? Sebab dia nak bangun. Dia cari helah. Dia buat helah, dia cari helah, dia main politik. Macam mana dia nak kena nafsu dia? Allah Sayyidina Muhammad. Jadi nak menang ni, dia kena korban. Dia kena berkorban. Berkorban tak mana? Tidak tak apa sedap. Tidak tak apa selesa. Sebab nak terkencing. Contoh,
Ada orang yang Salah Sayyidina Muhammad tidur begitu tak selesa kalau nyamuk banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita buat macam mana? Kita cari kelambu, cari ubat nyamuk. Pasal kita nak tidur lena. Kita sebab nak tidur puas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pasang ubat nyamuk, tak ada dah nyamuk. Kita pun selesa tidur. Salah Sayyidina Muhammad. Apa kesannya? Kesannya terlalu selesa tidur, akhirnya tak bangun tahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kawan-kawan saya waktu kami ngaji dulu. Asrama kami itu betul sungguh nyamuk banyak. Banyak nyamuk sungguh. Bukan lawak-lawak, pasal tepi parit. Masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila tidur malam, lepas sengaja masalah Sayyidina Muhammad pasang ubat nyamuk, lepas kepak. Maksudnya ubat nyamuk ni kalau bagi habis dia sampai subuh. Bila kepak, akhirnya tak dalam subuh habis ubat nyamuk. Jadi macam mana? Nyamuk komun dia. Bila nyamuk komun dia mesti bangun punya. Ni helah politik. Nafsu ku kena hang kali ni. Tapi apa dia balasannya? Berkorban sikit. Berkorban sikit. Ni dia panggil trik. Dia panggil helah. Kita kena cari helah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang dalam semua ibadat Musallallahu Sayyidina Muhammad yang paling susah dia buat puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal lain dia boleh buat, puasa dia susah buat. Walaupun dia bangkit esok dah, bila masa had dia duk biasa makan, dia nak pergi makan. Nafsu duk heret-heret dia, duk tarik-tarik dia, jomlah. Dia sayang tak makan hari ni. Pujuk-pujuk dia. Satu hari, ni cerita dia bukan duduk dengan siapa. Bukan duduk dengan bini, bukan duduk dengan anak. Dia seorang-seorang dia. Rumah pun tak besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari, orang lintas depan rumah dia, orang dengar dia duduk bersembang. Bila duduk seorang-seorang, duduk bersembang, orang pelik. Kalau kita tak apalah, kita ada handphone kan. Bila sembang, duduk seorang-seorang tu duduk bersembang dengan siapa, telefon kot. Ni cerita zaman salaf, ni zaman salafun salih. Zaman handphone tak ada, telefon tak ada dalam rumah. Bila sembang seorang-seorang pelik. Bila pelik sangat, seorang lalu pelik, dua orang lalu pelik. Akhirnya orang yang ketiga, dia kata, pelik sembang dengan siapa? Tak pernah ada orang dalam rumah dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, untuk keluar. Soalan pertama dia tanya, sembang dengan siapa? Jadi kata orang tu, dah aku ni duk cakap dengan diriku ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, cakap dengan diri sendiri. Macam apa cerita? Ni nafsu aku ni malas puasa. Hari ni puasa ni. Lawan nak puasa apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Bermujahadah ni, berjihad nak puasa apa ni? Berlawan. Puasa sampai tengah hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi tertengok sekepin roti kering duduk di penjuru rumah. Roti kering, jam pun tak ada apa pun, roti kering. Semang roti kering di sebiji sekepin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Tengok roti kering pun dia berkenan. Nak makan roti kering pun. Lepas tu dia buat macam mana? Duduk pujuk lah. Tak salah makan. Gagal lah puasa. Allah, roti keringnya pun nafsu tak juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya dia pujuk, dia kata, hang puasa, petang lagi aku jamu hang sedap. Ayam bakar. Hang tu sama makan roti kering. Hang nak roti kering ke hang nak ayam bakar? Dia pujuk nafsu dia. Kadang-kadang kita kena macam tu juga no. Buka puasa kena sedap pasal apa? Sebab ni, pasal kita bertabak awam, sebab nak pujuk dia. Kalau makan lebih-lebih kurang dia tak mau puasa.
Pujuk dia, hang makan, kalau hang puasa, hang makan sedap lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tak boleh selama-lama macam tu. Sementara dia nak biasa. Dia nak biasa. Bila dah biasa berarti apa? Kita dah naik kelas. Kita dah naik tingkatan. Bila dah biasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu maknanya kita perangi hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Banyak, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Tuhan ni sebenarnya kadang-kadang bila mana kita tidak jumpa panduan, kita kata susahlah nak dapat. Susah sungguh jalan untuk mendapat Tuhan. Bila kita mengaji, kita mendapat panduan Muhammad, sebenarnya dia duduk tang mana banyaknya jalan untuk mendapat Tuhan ni, pada bermujahadah. Pada bermujahadah. Sallallahu Muhammad. Ramai orang dalam hidup ni dia nak senang. Dia tak mau susah. Tapi sebenarnya susahlah yang paling banyak jalan untuk mendapat Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan sedia daripada awal lagi, hang susah daripada awal lagi, hang tak pernah senang dalam hidup hang. Bahkan hang dalam hidup hang tak ada kamu senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang dia nak apa, dia petik jari lah, dia pasti dapat. Tapi ada orang yang dalam hidup ni dia tak pernah ada kemudahan untuk mendapat benda-benda dalam dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dengan rahmat Allah memang dia akan dapat Allah, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, sallallahu alaihi Muhammad, dan wajib atas engkau memerangi hawa nafsu. Kau tengok bahasa Arab no. Lanahdiyannahum subulana. Kami pastikan tunjuk kepadanya jalan-jalan, bukan satu jalan, banyak jalan. Jalan ni banyak mana? Sebilang-bilang nafas kita. Pernah habis dah nafas kita? Tak pernah habis. Dari mula kita keluar hari itu sampailah tak habis-habis lagi banyaknya nafas-nafas kita. Maka begitulah jalan untuk mendapat Allah pun tak habis-habis. Tak habis-habis, tak pernah habis. Lepas satu dapat lagi, lepas dapat lagi, lepas dapat lagi. Pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan wajib atas engkau memerangi hawa nafsu. Kerana pasal apa? Kerana ia menegahkan engkau daripada berbuat ibadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ibadat ni susah. Susah nak buat ibadat. Siapa yang rasa berat nak buat ibadat? Nafsu. Nafsu rasa berat. Contoh nak kita kata, kita ni kalau dalam hidup ni seboleh mungkin hidup kita jangan tidak ada wuduk. Batai ambil, batai ambil, batai ambil. Bahkan wuduk ni masalah Sayyidina Muhammad yang paling besar pahalanya ketika mana nafsu susah nak melakukannya. Bila tu? Saat yang begitu sejuk. Al-Musallallahu Sayyidina Muhammad. Mengambil wuduk ketika mana susah sangat nafsu nak ambil. Ketika tu ambil, besar pahala dia. Kelebihan cukup besar sekali. Apa kelebihan wuduk? Bahkan dia makam awam macam kita, masalah Sayyidina Muhammad, nak bagi kita boleh buat, kena habaq kelebihan, kena habaq fadail. Bila habaq baru mau buat. Tu kena nafsu tu nak habaq dia. Apa kelebihan wuduk?
Kelebihan wudu masalah Sayyidina Muhammad, wudu dapat menyucikan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun dengan makna yang lain, wudu dapat membersihkan diri kita hak dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak luar tak apa, rambut kita boleh shampoo. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Badan kita boleh sabun. Tapi hati ni nak bersih macam mana? Bukan ada alat. Orang jual di supermarket, tak ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam dunia tak terjual alat untuk membersihkan hati. Hanya alat untuk membersihkan hati wudu, tak payah beli pun. Semua free of charge. Ayak tak pernah kena beli pun. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena bayar kat sadar ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini nak bersih nafsu, nak bersih diri kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi banyak kita mengambil wudu sepanjang masa, maka begitu cepat akan berlaku proses pembersihan hati kita, insya-Allah. Yang kedua, wudu ni jadi benteng kepada syaitan. Syaitan tak boleh lut jasad yang berwudu. Syaitan dia boleh masuk balik rongga-rongga, lubang-lubang yang ada di diri kita. Dengan berwudu dia tak boleh masuk. Jadi benteng yang kukuh untuk ditembusi oleh syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, bila kita tahu kelebihan wudu. Kalau hak bagi muka seri itu dah, hak tu dah pastilah. Muka elok orang yang selalu ada wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dia tu ada wajah orang soleh. Orang yang ada wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ada wudu selalu ni dia nak sembahyang bila-bila masa boleh. Dia nak pegang Quran bila-bila masa boleh. Ni orang ada wudu. Baik. Sekalipun kita tahu macam tu rupa, masalah Sayyidina Muhammad, mudah tak nak buat? Susah nak buat. Dengar senang, nak buat susah. Bila masa nak buat, Allahu Akbar. Salah Sayyidina Muhammad. Kita pergi kencing boleh, tapi nak ambil wuduk susah. Bila nak kencing, kita pergi kencing. Tapi lepas kencing ambil wuduk macam mana? Susah. Jadi maknanya nak buat ni kena macam mana? Buat juga. Buat juga dia panggil mujahadah. Buat juga, jangan ikut dia. Nafsu pasien dia macam ni, dia an-nafsu katifli. Nafsu ni dia macam budak menyusu. Kalau kita taklah dia, sampai tua dia menyusu. Tuan-tuan tahu tak, ada orang umur 26 duduk di bawah ketiak mak ni. Ada tuan-tuan. Cuma tak menyusu mak dia ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nafsu ni kalau taklah, kita pakai dia ikut dia ya. Bila mana kita lah dia, Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia boleh pun. Dia boleh buat pun. Bila mana dah di kebiasaan dia. Kena bagi jadi biasa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau ikut, dulu nak main mengaji susah. Banyak orang susah main mengaji. Main mengaji ni susah sebenarnya. Bukan orang boleh semua main mengaji. Tu duk ajak, dari dulu ajak main tak mau main. Susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila mana kita pi dan kita main mengaji, dah di kebiasaan kita, tu mana kita dah lah. Bila ada kebiasaan tak apalah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Kerana ia menegahkan engkau daripada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala dengan syahwahnya, dengan keinginannya.
dan inginnya kepada sesuatu, kepada perhiasan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fenomena nafsu, ada fenomena syaitan. Macam mana kita boleh kenal hak ni nafsu, hak ni syaitan? Nafsu ni dia nak selesa. Nafsu ni dia punya fenomena dia keselesaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Kalau masuk dalam bilik panas, dia tak mana angin. Tu fenomena dia tu. Kalau makan tak sedap tu. Tu dia tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi fenomena nafsu ni dia ialah fenomena nak sedap. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak sedap. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidur nak sedap, kalau makan nak sedap, semua nak sedap. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dah bantai, kita ni ada setengah orang dia nak bantai kerah. Ada orang nak bantai kabu. Ada orang nak bantai apa lagi tahu? Macam-macam semua ni nak bagi sedap ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidur nak bagi lena. Kalau tak lena susah hati. Saya pernah ziarah Pak Sumit sekali. Bila ziarah Pak Su, satu orang tu pergi dengan saya. Rupanya masalah Sayyidina Muhammad, malam tidur tak lena. Dia tanya Pak Su, kenapa? Pak Sumit kalau silap tanya, kena payung. Dia payung Pak Su, Allah, dia payung. Ada setengah orang tak, dia tengok orang. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, kawan tu tanya, Pak Su, macam mana Pak Su nak buat tidur tak lena? Dia ingat Pak Su nak bagi panduan. Tengok Pak Su lah, bagus terkalih 360 darjah daripada hak kena dia. Dia nak minta Pak Su bagi panduan, cara doa kan bagi tidur lena. Pak Su kata, Pak Su bagus tidur tak lena, makin baca Quran. Tu yang tak boleh dia malah buat, makin baca Quran. No. Jadi kadang-kadang hak Pak Su kata ubat sebenarnya, tapi dia tak faham. Tuan faham tak? Baca Quran mengantuk tak? Betul. Ubat. Bila malas baca Quran, dia malas nak baca Quran. Kalau hang nak tidur, hang nak bagi hang tu, hang baca Quran tengok. Baca Quran tak ada semuka mengantuk lah. Baik. Makna orang macam depa ada makna lain. Kalau hang tak mengantuk, hang makin baik ibadat. Bagus tu, bagus sangat tu. Hang tidur pun hang kisah kanan, kisah kiri, hang tak tidur, hang tak lena, hang makin baik ibadat. Tu hang nak suruh hang baik ibadat lah tu. Tu kata bagus tu. Baik. Kita ni masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan buat semua bagus. Hal Tuhan buat semua betul. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam saya kata dah. Kita ni duduk muskil, ustaz. Habis dah ustaz ni gerham, tak ada apa dah ustaz ni. Semua cabut habis dah. Kalau pikat Pak Su, apa dia kata? Bagus sama juga. Makna apa? Hang kurang makan ni bagus. Pasal nafsu ni, dia duduk tak mana kuat, tak makan tu. Bila kita makan, kita banyak tulis injek dia. Bagi stamina kat dia. Bila kita kurang makan, tu yang sangat bagus. Bila dah kita tu dah gigi kuih kurang dah, tu hikmahnya. Bila kuih kita makin tua, jadi macam mana? Gigi makin tak ada. Tuhan sendiri Tuhan buat dah, tapi kita tak perhati pula, pergi cari gigi palsu pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa tu? Sebab nak makan juga. Sedangkan Tuhan buat tu kena dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Kalau ikut nafsu nak sihat sepanjang masa, dia tak mau nak sihat. Sedangkan apa yang Tuhan buat semua baik.
dan inginnya kepada sesuatu daripada perhiasan dunia dan kesedapannya. Itu ciri-ciri dia. Dan kemegahannya, Sallallahu Muhammad, dan kemegahannya. Allahu Akbar, Sallallahu. Kita kalau Tuhan dah bohlah hati kita, kita dah kurang memandang dah pada perhiasan dunia. Kita pun memadalah dengan apa yang ada. Tara ni pun dah syukur dah, alhamdulillah. Kita pun tak mau dah glamour-glamour, tak main dah semua tu. Berarti Allah dah letak kita di jalan dia dah. Syukur alhamdulillah. Hal ni tak boleh buat kalau Allah tak bagi. Dan jika engkau ikut kehendaknya, nescaya membawa ia kepada taatnya. Kalau ikut dia, berarti dia akan bawa kita kepada mentaati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itulah orang kata bertuhankan hawa nafsu. Wala'idzubillah. Bila taat kepada dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pi kepada mentaati syaitan di kemak dah. Dia macam janji dah. Macamlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macamlah kita kata bila kata Dajjal dia ada iblis. Bila kata ada nafsu, dia ada syaitan. Mereka macam dah ada MOU, perjanjian kesepahaman. Okey. Hak syaitan tak boleh pergi, dia hantar nafsu. Nafsu dalam dia, nafsu dalam diri kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita dah mulai ikut nafsu, syaitan pun tarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berhadap kepada makhluk. Bila kita diheret oleh syaitan, ketika itu kita berhadap pada makhluk pula. Bila berhadap pada makhluk, dia macam mana pula? Dan kasih kepada dunia habis. Punca tak nafsu. Mana ibunya dengan nafsu. Kalau ikut nafsu, dia akan ikut dengan syaitan, ikut makhluk, ikut dunia. Dia ibarat macam arak. Nabi kata al-khamru umul khaba'is. Arak tu ibu segala maksiat. Arak ibu segala maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akhirnya membawa kepada meninggalkan taat kepada Allah. Akhirnya habis tinggal taat pada Allah dan meninggalkan khidmat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya kita tak lagi jadi orang yang berkhidmat kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada yang terlebih manfaat kepada engkau daripada meninggalkan dunia dan berpaling daripada makhluk dan memerangi syaitan dan melawan hawa nafsu, melainkan dengan 17 perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab yang kita baca ni, kitab yang dikarang oleh almarhum Syekh Zakaria Awam Musab. Kalau tengok waktu dia ada hari itu, dia cakap pun kita tahu kata dia orang tua. Dan saya sangat takjub kat dia sebab dia boleh mengajak. Dalam sebulan tak tahu berapa tempat dia mengajak. Dan tempat tu bukan dekat-dekat, jauh-jauh. Pun orang bawa tuan-tuan, duduk sebelah pun teruk. Walaupun orang kata ustaz tak apa, ada orang bawa. Orang bawa pun teruk. Cuba tengok, bila kita naik kereta, siapa tidur? Driver tidur kah kita tidur? Kita tidur pasal apa? Teruk. Tidur. Letih. Kodrat dia orang tua tuan, dia boleh pergi. Apa puncanya?
Padahal saya dia mengamalkan apa dia tulis. Dulu ada satu tok guru. Tuan guru hadiah bakat wang. Pengurusi Persatuan Ulama Kedah. Dia sampai tua dia boleh buat kereta. Ustaz bakat wang ni, Ustaz Al-Hasan Muhammad. Bila dia kuat sampai dia tua, sehingga dia tua, hak muda-muda tanya, ustaz nak tanya, apa orang panggil apa? Tip-tip. Apa tip yang ustaz boleh sampai tara ni ustaz kuat? Jawapan dia orang muda tak boleh buat. Makan berhenti sebelum kenyang. Bukan orang tua tak boleh, bukan orang muda yang tak boleh buat, orang tua pun tak boleh buat. Tu punca. Makan berhenti sebelum kenyang tu mana apa? Itu memberi makna melawan hawa nafsu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami ialah golongan yang kami tidak makan melainkan lapar baru makan, kata Rasulullah. Tetapi bila mana kami makan, kami tidak kenyang. Kalau kita boleh buat macam tu, tentu ya, makan berhenti sebelum kenyang, insya-Allah kita boleh cover hal lain. Tapi kalau kita tak boleh berhenti makan, kalau sebelum kenyang kita boleh berhenti, kita tak akan boleh melawan hawa nafsu pada benda-benda hal lain. Cuba try tengok tu dulu. No? Kalau makan berhenti sebelum kenyang, mana apa? Nak tambah tu, stop. Jangan tambah. Agak-agak puasa macam mana? Tuan jawab Ustaz. Ni makan. Lepas tu nak tambah. Jangan tambah. Masalah sini. Rasa macam mana? Teruk. Memang teruk. Menderita. Siapa yang rasa tu? Nafsu yang rasa. Allahu Akbar. Saya tengok orang makan sikit. Yang saya jumpa dalam hidup saya lah. Yang pertama Tok Roni Aziz, yang kedua Ustaz Rafi'i. Corok salang. Orang cerita kat saya, tu cara mereka makan. Makan sikit sebenarnya kenyang lah bila kita makan beberapa suap. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita minum air, jadi macam mana? Kenyang. Nafsu yang kata tak kenyang. Dia kata tak kenyang tu. Kita pun kata iya ke? Akhirnya kita pun ikut dia. Tapi sebenarnya kita dah kenyang. Nafsu ni lebih-lebih lagi, waktu bila dia jadi bermaharajalela, waktu kita sangat lapar. Demi kesempatan atas kelemahan kita, atas diri kita. Kita pun pilih Salah Sayyidina Muhammad ke restoran Mama. Kita pilih ke restoran Dapur Bonda. Salah Sayyidina Muhammad. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang buh, kadang-kadang kita buh. Bila orang buh, bila orang buh, kita pun tengok. Lah, ada buh sikit ingat. Waktu lapar tu kita kata, tambah sikit lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Ni nafsu. Allahu Akbar. Jadi hak Nabi kata tu betul. Pasal apa? Sebab manusia tak boleh lepas daripada makan. Bila kata manusia dia kena makan. No? Bila kita kena makan, berhenti sebelum kenyang. Lama-lama jadi perangai. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila dah berhenti sebelum kenyang, Masalah Sayyidina Muhammad, Ustaz kita kata, Ustaz lagi lapar pula Ustaz. Lapar pula buat apa? Makan pula. Sebab Nabi kata kami tidak makan melainkan bila kami lapar baru makan. Al-Musta'ala Sayyidina Muhammad. Bila makan pula, jangan kenyang lagi. Lepas tu makan pula. Lapar pula, makan pula.
Masalahnya kita makan tak mau lapar dah. Tu pelik. Tu yang perlu makan pasal apa? Sebab tak mau makan dah. Dia kaedah bila kita makan banyak sangat, kita tak reti mensyukuri nikmat. Tapi benda hak tak cukup tu kita menghargai sangat. Itulah mensyukuri. Itulah hikmahnya kita berhenti sebelum kenyang supaya kita boleh menghargai Allah besarnya nikmat ni. Salah silap. Bila kita makan kesemuanya, dia tak rasa menghargai nikmat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akhirnya ketahui bahawasanya tidak ada yang terlebih manfaat kepada engkau daripada meninggalkan dunia. Dan berpaling daripada makhluk. Ini manfaat ni. Dunia kalau kita ambil lebih, dia ganggu kita. Tapi kalau kita mengambil mengikut keperluannya, itu nama akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil dunia ikut keperluan. Kalau kita tak ada akhirat, kita tak main mengaji. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun beli kereta sebab nak main mengaji. Tu tak nama dunia, tu nama akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita beli rumah sebab kita nak berteduh. Habuan kita nak selesa buat ibadat. Tu tak nama akhirat. Tu tak nama dunia, tu nama akhirat. Melebihi had tu namanya dunia. Kalau cukup-cukup namanya akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil cukup-cukup, tu Tuhan tak tanya. Tu free of charge, tak tanya. Tapi kalau kita mengambil melebihi had tu akan diperiksa. Hak tu kena muhasabah, hak tu kena hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berpaling daripada makhluk. Maknanya jangan jadi sebab makhluk untuk kita tak beribadat kepada Allah. Kadang-kadang siapa dia? Kadang-kadang anak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang suami kita, kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang orang tu, kadang-kadang orang ni. Pasal apa hang tak pergi masjid tu? Kita buat sebab ni. Sebab-sebab anak, bini, laki, kawan-kawan, mak, ayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita betul dengan Allah, Tuhan settle semua tu insya-Allah. Ada orang tuan-tuan main mengaji bawa anak. Ada orang lain pula dia kata, "Ish, tak boleh pi ustaz. Awaknya jaga anak." Tak habis jaga anak ni. Besar seorang main lain pula. Bayangkan 8 orang semua. Bila nak ngaji? Mereka tak ngaji. Salah. Boleh tak kalau main mengaji buat duit? Tapi saya tak tengok lagi dalam sana buat duit. Pasal apa? Sebab mengaji tu semua lepas ada anak mualah. No, semua dia tuk-tuk dah baru main mengaji. Salah senang. Tapi kalau hak muda nak main mengaji, main buat duit. Salah senang Muhammad. Ada orang main mengaji tuan-tuan, dia takut anak dia kacau, dia ada cara. Dia bawa buku lokeh apa semua lokeh. Dia pinjam buku hang baca. Salah senang Muhammad. Saya dulu waktu saya budak-budak, mak ayah saya, dia pun rajin mengaji. Nak tinggal di rumah tak ada orang jaga. Zaman tu pula tak ada orang, tak ada pusat orang nak mengasuh budak-budak buat ngaji. Barangkali betul depa niat depa Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita tu bila pi mengaji, biasa dengan mengaji, kita tak kacau orang banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Maknanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maknanya Tuhan ni bagi betul dengan dia ya. Sebab tu kata ulama, aslih ma bainaka wa bainallah, aslahaka ma bainaka wa bain ibadi. Betulkan di antara kamu dan Allah, Allah betulkan kamu dengan hati-hati hamba-hamba yang lain. Dengan Tuhan yang penting.
Taib. Ketahui bahwasanya tidak ada yang terlebih manfaat kepada engkau daripada meninggalkan dunia dan berpaling daripada makhluk dan memerangi syaitan dan melawan hawa nafsu, melainkan dengan 17 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.